Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Nizam bin Mistam dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang JAPD 1032, Asas Pembelajaran Digital. Jadi saya telah memilih satu platform untuk tugasan kedua ini adalah untuk PLE atau tempat platform pembelajaran kendiri. Jadi saya telah memilih Discord sebagai satu aplikasi atau platform PLE saya. Discord ni telah dilancarkan pada 13 Mei 2015 dan dia boleh support Windows, Mac OS dan juga Android dan sebagainya. Jadi cara gunakan Discord ni adalah senang kerana kita hanya perlu download 90 MB sahaja aplikasinya. Jadi cara gunanya mudah saja, kita hanya search Discord di web browser dan dia akan terus direct kepada Discord dan kita boleh terus download aplikasi tersebut daripada Google. Jadi QR code yang berada di atas ni adalah QR code untuk join PLE saya dan saya telah create satu room untuk Discord terbabit. Secara umumnya mengapa saya guna Discord ni sebab saya telah gunakan Discord ni selama bertahun-tahun dan saya gunakannya khas untuk main game terutamanya. Namun begitu saya lihat potensi Discord ni sebagai satu PLE yang bagus kerana featuresnya sangat kondusif dan mudah digunakan oleh semua pengguna. Jadi saya akan terangkan dengan lebih terperinci sebentar lagi. Jadi yang pertama sekali adalah features yang pelbagai. Saya rasa banyak bot yang terdapat dalam internet yang kita boleh invite masuk dalam server kita. Jadi sebagai contoh, Carlbot yang telah saya add ni, dia boleh assign role kepada kita kalau kita react dekat message dia. Jadi kita tengok kat sini ada satu rakan saya telah bantu saya untuk lihat sendiri. Kalau kita dah react kepada Carlbot ni, dia akan assign role menjadi seorang guru. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah Discord ni amat tersusun. Jadi kita boleh bahagikan server itu kepada banyak kategori. Contohnya saya bagi ikut tahun 1 hingga tahun 6. Kemudian dalam kategori itu kita boleh bahagi pula ikut beberapa teks ataupun tempat kita letak message, tempat kita voice call dekat situ. Jadi memang sangat-sangat tersusun lah Discord ini. Okey, yang seterusnya adalah info yang jelas. Okey, sebagai contoh saya letak link YouTube dan TikTok dalam Discord ni. Jadi Discord dia baca link tersebut dan dia terus paparkan tajuk penuh serta description yang ada pada video YouTube dan TikTok terbabit. Jadi features ni sangat sesuai sebab sekejap lagi saya akan terangkan tentang satu features yang berkait dengan ini. Seterusnya adalah search engine yang kondusif sebab dia berkait dengan sebelum ni. Contoh kita nak search apa-apa, kita hanya tulis perkataan yang kita perlu cari. Kalau contoh dia akan bagi kita secara detail dekat part text message quiz ke, dekat kategori mana, dia akan bagi secara terperinci. Jadi sebab apa saya cakap berkait dengan link sebelum tadi. Contoh kita type activity ke apa ke, dia akan terus pergi tengok, dia boleh sort ikut tajuk yang pada link tu. Dia tak semestinya kita kena tulis pada link terbabit. Jadi memang sangat mudah kita nak cari apa-apa dalam chat Discord ini. Seterusnya adalah voice channel yang kondusif. Okey, hanya dengan one click kita boleh masuk ke dalam voice channel yang boleh share screen, yang boleh tunjuk video dan juga ada aktiviti yang features yang mendalam dalam tu. Jadi saya rasa Discord punya voice channel ni lagi senang digunakan daripada Google Meet sendiri. Dan terakhir sekali, features yang saya ingin highlight adalah kita boleh create event dalam ni supaya untuk reminder orang bila kita nak laksanakan live ke apa-apa ke. Jadi semua benda kita boleh masukkan dalam Discord, satu server Discord ini sendiri. Okay, jadi sebagai contoh saya telah pilih ayat majmuk dan saya telah pilih kategori tahun 2 dan letakkan bahan-bahan saya ke dalam channel-channel berikut. Jadi untuk channel YouTube saya telah letak link YouTube untuk ayat majmuk tahun 2 dan juga untuk channel TikTok saya telah letak contoh video TikTok dalam bahagian TikTok tu sendiri. Okey, jadi dekat bahagian quiz saya telah letak dua contoh link web wall yang murid-murid boleh guna untuk lihat sendiri diorang punya tahap setelah lihat video-video sebentar tadi. Dan yang terakhir sekali ada bahagian bicara bersama untuk teks channel tersebut. Jadi murid-murid ataupun ibu bapa yang pantau anak-anak mereka buat soalan tadi, dia boleh tanya soalan ke, dia boleh bagi respon ke, bagi maklum balas kepada saya dan saya boleh baca sendiri dekat bicara bersama tersebut. Jadi sebagai penutup, saya lihat bahawa PLE ni sebenarnya kita boleh pelbagaikan lagi selain Google Sites, selain Blogger, dan saya rasa saya ingin gunakan Discord ini sendiri untuk pendekatan yang baik untuk pembelajaran. Sama seperti dulu kita anggap TikTok tu hanyalah perkara yang sia-sia, namun sekarang kita dah dapat tengok orang start sharing ilmu dalam TikTok. Jadi sekarang saya nak buat benda sama menggunakan Discord itu sendiri sebab saya rasa Discord ni merupakan satu platform yang sangat bagus dan sangat detail dalam penggunaannya. Sekian, terima kasih.